Imbasan Akademi Fantasia kembali sekali lagi menemui anda setelah anda menyaksikan bagaimana persembahan pelajar-pelajar Akademi Fantasia di konsert Akademi Fantasia yang kelima malam tadi. Dan juga anda dah saksikan bagaimana gelagat serta aktiviti pelajar-pelajar Akademi Fantasia 2 kali sehari, 5 hari seminggu setiap Isnin sampai Jumaat di minggu yang kelima. Assalamualaikum, apa khabar kepada anda semua? Saya Azia Jenawawi akan terus menemani anda di tengah hari ini kerana masih kuat diingatan kita apa yang berlaku, apa yang diperkatakan dan siapa yang tersingkir dalam konsert Akademi Fantasia yang ke-5 malam tadi. Bersama dengan saya pada kali ini adalah Dr. Fazli yang merupakan perunding motivasi dan juga Jamal penasihat resident pada Akademi Fantasia musim yang keempat ini. Okey, Fazli kita tengok macam-macam dia lakukan untuk memberikan nyawa. Saya kata itu semua injeksi nyawa di Akademi Fantasia. Dia bawa kucing, dia bawa lukisan, dia bawa R2D2, dia bawa itu, dia bawa ini. Sampai bila ni Fazli, awak masih lagi terus membawa benda-benda untuk memeriahkan kehidupan pelajar-pelajar ni? Selagi saya berada dalam Akademi Fantasia 4, selagi itu kepelbagaian kreativiti akan sentiasa muncul dalam sesi motivasi dengan pelajar. Tapi kita lihatlah, yelah pula diorang kalau masuk Akademi Fantasia itulah saja breakfast, lepas tu terus berat badan, pusing-pusing minggu ke minggu, hari ke hari, jam ke jam, minit ke minit, sama sahaja. Jadi ada tak diorang komplain di okey, pakar kita ni, pakar hostel nama dia ya. Sebab Jamal sahaja yang bersama dengan pelajar-pelajar Akademi Fantasia di hostel. Jadi kita tak ada kamera yang benar-benar beroperasi dan mengikuti perkembangan mereka di hostel. Jadi inilah kamera hidup kami yang kami bacakan dalam hostel lelaki. Diorang komplain ke ataupun diorang ada tak mengeluh, Jamal, sebenar-benar dan sejujur-jujurnya? Ada juga, ada orang mengeluh pasal makanan lah. Biasa makanan kadang makanan tak cukup. Tak cukup. Penghuni makin lama makin kurang, makanan tak di ration pun masih sama. Tak cukup. Pasal dia orang kerja keras lah, menari apa, jadi banyak guna tenaga. Jadi ada tak mereka menceritakan tekanan tugasan? Tekanan tu memang hari-hari ada cerita. Contoh diorang ada masalah nak menghafal lirik apa semua. Jadi diorang sampai malam kadang kita menghafal sampai malam, sampai jauh pagi. Awak pagi? Saya bagi limit pun sampai 2 pagi lah. 2 pagi tu pukul 7 diorang dah masuk kan? Yes. Presentation hari Rabu kan. Jadi diorang ada masa 2 hari aja. Macam mana agaknya Fazli diorang ni, diorang punya endurance dia boleh bertahan ke mereka ini? Sebab lagu bukan makin lama makin kurang tau. Lagu makin lama makin banyak. Dan mereka ada lagu bonus. Ini baru 1 diberikan dan ada ketikanya akan diberikan 2 nanti. Atas sebab itulah saya sendiri percaya daya ketahanan pelajar bergantung kepada daya ketahanan emosi dan keceriaan mereka. Kerana itu kalau Aznil perasan, setiap kali ada program motivasi, tidak sentiasa hanya berkata-kata anda sebagai pelajar AF perlu buat performance paling bagus, yang terbaik. Tidak, tapi lebih kepada menceriakan mereka, meriliskan emosi mereka sama ada dalam bentuk tangisan, ketawa, lukisan. Tapi yang nyatanya mereka mengeluarkan emosi di tempat yang salah. Ketika presentation, ketika dikritik, di situ keluarnya, bukan ketika masa motivasi. Jom kita saksikan ketikanya Salima mengalami satu ledakan di Akademi Fantasia. Before the show start, really my confidence boom. What happened? Bukan my confidence memang totally zero. Why? I don't know lah why I'm feeling like that. Macam tiba-tiba I fikir that my friends semua ada support from back kan. Saya betul-betul diri seorang kat situ. I feel like, oh God, macam mana saya nak carry this song. Oh, it's okay. Belajar aku. Study, continue. I know. Oh, it's okay. Come on lah. Nah.
Saya sedih tengok kamu nangis ni sebab memang tak boleh pandang muka dia. sebab tu saya tak pandang muka kamu. Lepas tu saya pun tak pandang cikgu. Sebab saya tu dia. Yang tak menangis di Akademi Fantasia ialah Jamal saja lagi. Jadi penatlah episod menangis ni sampai bila ni Fazli? Saya rasa gelodak perasaan para pelajar tidak dapat kita bohongi kerana ada masanya mereka dah merasakan bahawa mereka hidup seperti satu keluarga. Jadi setiap guru menjadi sumber rujukan, setiap rakam menjadi rujukan padahan, malahan setiap benda juga menjadi mereka menjadikan mereka mudah untuk tersentuh. Main gitar, duduk di tepi piano, sampaikan duduk atas kerusi seorang-seorang mereka boleh mengeluarkan emosi. Tapi pada saya itu satu yang sihat. Berbanding kalau mereka simpan lama menjadi seperti time bomb atau belon yang nak meletup. Apabila meletup, andai kata belon itu tidak dapat dicantumkan kembali bagaimana kita untuk membentuk emosi pelajar itu sendiri. Jadi macam mana mungkin dia orang rindu dengan family, maybe tapi saya rasa dah semestinya rindu dengan kaum keluarga. Jadi apa yang diluahkan pada Jamal? Saya boleh tanya bagi pihak pelajar lelaki saja sebab Jamal ada kan? Diorang masa dekat luar mungkin diorang manja dengan family diorang. Jadi bila dekat dalam ni kadang teguran-teguran tu biasa sebelum ni tak ada orang tegur directly macam tu. So bila kena dah masuk akademi, so cikgu-cikgu kadang kawan-kawan so akan tegur diorang. Masa tu mungkin diorang belum boleh nak terima lagi lah. So dan saya fikir mereka yang ada di antara mereka mungkin dah melalui PLKM kan. Mungkin lebih kuat semangat kan. Tapi yelah, ya Allah, masih muda remaja. 18 tahun Amirul tu, 18 tahun Haziq tu, 18 tahun Salimah tu. Jadi yelah, keanak-anakannya masih ada walaupun nak tunjuk kan, wah mereka ini adalah dewasa kan. Tapi tertekan tugasan ataupun tertekan dari segi persekitaran? Sebab saya tengok benda yang sama je setiap hari. Saya rasa ia merangkumi kesemuanya. Duduk seperti di dalam sebuah kotak, di kuarantin selama mungkin 3 bulan kalau yang stay lama. Kemudian mendapat tugasan yang berbeza setiap minggu, mendapat kritikan yang berbeza setiap minggu, menghadapi tekanan dengan lagu-lagu yang berbeza. Jadi itu mencipta satu tekanan yang saya rasa mereka terpaksa hadapi daripada minggu ke minggu dengan tekanan yang berbeza. Jadi sentuhan emosi itu tidak semestinya sama daripada minggu pertama. Minggu pertama mungkin kuat, minggu kedua mungkin agak goyah, ketiga mungkin makin kuat, keempat mungkin berlaku sesuatu yang lain. Dan kita nak tanya soalan terakhir pada Jamal. Split personality ni, kadang-kadang dekat dalam akademi lain, di hostel lain, pelajar-pelajar lelaki macam mana? Adakah apa yang kita tonton di diary sebenarnya perangai mereka ataupun hanya rekaan semata-mata? Apa yang berlaku dekat akademi dengan dekat hostel sama. Maknanya diorang tak ada kata berpura-pura ke atau nak berlakon ke. Memang dekat hostel pun contoh macam Lotta memang kelakar lah, Faizal, Haziq semua. So diorang dekat hostel saya tengok diorang lagi mesra, lagi boleh berbual, duduk semeja. Banyak benda yang diorang boleh cerita. Okey, terima kasih. Kita ucapkan kepada Dr. Fazli Yaakob, Perunding Motivasi dan juga Jamal, penasihat residen. Okey, teruskan bersama dengan imbasan Akademi Fantasia. Kita akan kembali selepas ini. Personality yang best macam Lotta, Faizal tu kelakar, just being himself kan. Dan antara yang saya suka Zila, Velvet, Yang jadi pilihan saya lah. Velvet, itu je lah. Terus Farhan. Farhan best. Kalau ikut my own saya punya sendiri punya tanggapan, Farhan, Faizal dan Velvet. It was so long ago, but I've still got a blues for you. Ombak lautan berombak, mengapa merubah pasir di pantai?
kita berlayar hingga sebentar berjual beli. Zaman kita ini kejar mengejar, siapa yang lambat mesti ke tepi. Dalam iklim tropika wujud ribuan pulau yang penuh dengan keindahan alam maya Nusantara. Itu dia antara vokal pelajar Academy Fantasia. Jika anda lupa akan kualiti vokal mereka, dan kualiti vokal mereka ini adalah hasil daripada asahan dan bentukan yang diberikan oleh guru persembahan vokal dan guru teknikal vokal Syafi dan juga Ajai. Jadi bila bersama dengan pelajar-pelajar ini, okey, kita tanya, kenapa teruk sangat konsert malam tadi, persembahan dan juga vokal mereka? Kata pengkritik, sebenarnya keterukan cara menyanyi penyampaian pelajar-pelajar memang boleh nampak berbanding daripada konsert pertama, kedua, ketiga. Yang saya tak faham, kalaulah diorang tu tak boleh nyanyi, benda tu akan berlaku di permulaan konsert pertama, kedua, pertama kan? Tapi kenapa di selepas konsert ketiga kita dapat melihat environment, suasana itu berubah. That's why saya ternampak benda tu. Dan itu adalah misi Ajai, okey, dalam minggu ke-6 ni, untuk mengetahui apa sebenarnya. Jangan nanti konsert ke-6 tambah teruk. Adakah diorang membuat aplikasi apa yang Syafi ajar? Untuk minggu ni tidak. Langsung? Ada pelajar yang applykan apa teknik yang saya beri. Ada tu siapa? Contoh Didi, Amirul. Amirul yang paling teruk kena. Lampak sampaikan Adlin tidak mahu memberi komen apa-apa. Okay, talking about Amirul, dia masa minggu pertama dia masuk ke akademi, kita boleh nampak dia punya vocal which is very kurang, dia punya teknik memang kurang. Tapi untuk minggu ni, walaupun lagu tu tidak dia suka, memang tak suka, tapi dia cuba untuk lakukan sekurang-kurangnya secara teknikal. Dia telah menggunakan jaw dengan baik. Okey, kami sebagai penonton rasa tertipu dengan apa pemberian markah yang diberikan oleh Ajai pada pelajar-pelajar Academy Fantasia. 80%, persediaan 90%, nampak gayanya 50%. Singgitan di atas pentas nampak gayanya mengecewakan. Di pentas dia negatif 900. Tak ada, sebenarnya perwatakan dan pembawaan nyanyian tu akan berubah setiap hari. Itu yang saya tak faham, ya. Sebab sebenarnya benda tentang ilmu muzik ni, ya, saya pun faham background budak-budak ni. Saya terus tak boleh letakkan dia orang 100% dia orang bagus, ya. Ini diumpamakan macam kita masuk darjah 1. Kalau saya nak bercakap tentang term muzik pada dia orang, of course dia orang takkan faham. Jadi cara saya mengajar ialah saya mendalami. Tapi kita nampak bagaimana Ajai menjadikan dirinya sebaya dengan pelajar-pelajar itu untuk lebih mendekati mereka. Dan begitu juga Syafi kan terpaksa menjadikan. Adakah ini kesilapan? Pada saya tidak. Tidak. Okey. Sebenarnya macam ni. Pada saya rasa mereka ni sekarang dah sampai minggu keempat ni dah banyak main-main dah sebenarnya. Dah tak fokus dah hilang. Mungkin disebabkan lagu-lagu yang mereka terima, ada yang tak suka dengan lagu-lagu yang diorang terima. Dan mungkin disebabkan lagu-lagu yang diorang tak suka, effort yang diberikan tu kurang. Okey, bercakap pasal lagu, Ajai setuju dengan pendapat Syafi. Lagu-lagu tak kena, lagu-lagu tidak menarik mereka untuk memberikan persembahan yang sesungguhnya. Sebenarnya kalau kita nak menceritakan tentang pembelajaran, kalau kita bagi lagu yang diorang memang tahu, of course dia akan menampakkan ekstra diorang masing-masing sebab dah ada dalam jiwa diorang. Jadi apabila maksudnya masuk akademi ni ialah satu pembelajaran baru pada student-student ini, ialah
mengetahui dan mempelajari nyanyian-nyanyian yang tak pernah mereka bawakan. Kali ini cabarannya bukan sahaja pada pelajar-pelajar Akademi Fantasia. Kini cabarannya harus dipikul oleh tenaga pengajar di Akademi Fantasia selama 5 hari sebelum konsert yang ke-6. Anda harus membuat plan untuk mereka. Secara ringkas, apa yang Ajai akan mulakan esok? Saya tetap akan praktikkan cara saya mengajar, di mana saya mendalami dulu budak-budak itu supaya saya faham mereka. Sebenarnya daripada segi saya as a producer, apa yang saya berkomunikasi dengan penyanyi apabila masuk ke studio, saya tak marah dia orang. Mungkin aplikasi ataupun pendekatan ini harus dibezakan aja. Sebab apabila kita bercerita pasal muzik, kalau kita betul-betul nak streskan dia orang, mana penjiwaan dia orang boleh menerima? Betul. Bagaimana pula dengan Syafiq? Apa pula pendekatan harus ditukar nampak gayanya pendekatan di Akademi Fantasia? Okey, bercakap tentang teknikal, saya rasa dalam 100% tu mereka baru belajar dalam 30. Ini dah minggu yang ke-6, wahai Cikgu Syafiq dan Cikgu Kita pun Ajai. tak boleh mengharapkan budak-budak, macam saya cakap, kita tak boleh expect budak-budak tu 100% pencapaiannya. Itulah nama akademi, di mana kita developkan stage by stage. Dan kalau terus kita nak fahamkan dengan benda-benda yang dia belum faham ni, kita dah masuk ni, dia belum faham ni, kita dah masuk ni, of course dia akan lagi budu. Okey, sekarang ini apa yang harus dilakukan oleh tenaga pengajar dan juga pengetua sebelum masuk ke Akademi Fantasia? Saya cadangkan pengetua dan juga tenaga pengajar berbincang sesama sendiri untuk mendapatkan pendekatan baru bagi pelajar-pelajar yang mungkin telah terasa berbeza perangai dan juga emosi mereka setelah berada selama 6 minggu di Akademi Fantasia. Terima kasih kepada Ajai, terima kasih kepada Syafiq. Mereka akan terus bersama dengan kita untuk terus kita tanyakan lebih mendalam tentang apa yang berlaku pada Farhan minggu lalu. Okey, masih lagi bersama dengan Imbasan Akademi Fantasia, masih lagi bersama dengan Ajai dan juga Cikgu Syafiq yang akan terus berkata tentang kualiti vokal pelajar-pelajar Akademi Fantasia. Apa sebenarnya yang berlaku pada Farhan di Akademi Fantasia selama 5 hari, Isnin sampai Jumaat? Adakah itu gimmick semata-mata? Tengok persembahan daripada malam tadi tidak nampak kerapuhan, tetapi apakah itu gimmick semata-mata, Cikgu Ajai? Saya pun tak tahu nak cakap macam mana, sebab saya tengok minggu ni adalah minggu yang paling budak-budak tak fokus, di mana bukan Farhan saja. Biasanya hari Rabu, hari presentation, permarkahan akan naik markah dia mungkin dalam 80% to 90%. Itu sebab masa hari Selasa diorang did well. Tapi hari Rabu, apabila ada tenaga pengajar lain, macam ada satu story yang mereka saja yang tahu. Sekejapan, kurang daripada 24 jam telah berlaku perubahan dari segi kualiti. Cikgu Syafiq, macam mana nak buat bila pelajar-pelajar tidak melakukan senaman pernafasan di belakang pentas? Selalunya yang sebelum ini saya dapat perhatikan ada pelajar-pelajar yang masih menggunakan teknik di belakang pentas sebelum persembahan. Ini tiada. Okay, saya dah banyak kali beritahu pada mereka buat bubbling, buat hissing, sebab benda-benda tu akan membantu you before you buat persembahan. Tapi saya bila every time bila saya tanya ada buat tak? Tak ada. Maknanya saya pun tak pasti apa yang berlaku, I mean masa persembahan dekat backstage. Sebab kelas kita from Monday until Thursday kita jumpa diorang 4 hari. Then Friday kita dah tak jumpa. Mereka nampak seperti lunyai. Itu adalah perkataannya. Mereka nampak seperti exhausted, lunyai dan juga tapi seperti sebenarnya masalah-masalah student ni, diorang bukan ada masalah dalam nyanyian, pitching, penghayatan. Sebab saya rasa itu dah ada dalam jiwa diorang. Masalah diorang ni antara diorang fokus tak fokus. Dan kalau kita berbalik pada pemilihan lagu, saya rasa kalau kita selagi namanya lagu dan selagi note itu do re mi fa sol la ti do, F sharp, B flat,
A flat. Selagi tu, selagi tak ada note baru, ta ke, ma ke, sa ke, pa ke. Okay. That means kamu bagi lagu apa-apa saja, kamu harus deliver. Okay, Ajay, kita saksikan yang ini dulu Ajay. Salah. Air mataku ini yang jatuh menitis berderai di pipi. Aku gambarkan rasa yang membakar jiwaku, tiada kata. I will not let myself cause my heart so much misery. I will not break the way you did. You felt so high. I learned the hard way. Oh, baby. Bila April tiba. Doesn't mean semua cikgu berlembut. Kamu akan, kita tak tengok prestasi kamu tau. Setiap kamu semua dah ada kelonggaran dah. Tak nampak tight lagi. Why? Pasal dah terror semua. Sorry to say, kamu belum terror lagi. Jangan ingat bidang ni untuk bidang popular saja. Saya cakap terus terang, prestasi kamu untuk minggu ini makin teruk. Minta maaf, tapi saya tak suka benda ini berlarutan. Dah tahu sebenarnya perkara ini berlaku di akademi, kenapa tak ada tindakan diambil sebelum ia melarat ke atas pentas? Kita dah dapat kesan kanser ini. Okey, kejadian tu berlaku hari Rabu. Alright. So hari Khamis saya ada satu kelas dengan mereka. Di mana kelas tu pun saya nampak ada perubahan. Itu sebab saya cakap kita human being, kita manusia yang kita tak boleh expect whether kita ni akan berlaku salah atau tidak salah. Dan kalau kita nak bercerita tentang persembahan, ya, ada juga kadang-kadang persembahan yang mula-mula kita tak takut, alih-alih kita jadi gementar. Jadi benda-benda ni yang kami tak nampak. Tapi sebelum tu Ajay, Cikgu Syafi, saya nak tanya, diorang faham ke apa yang dimaksudkan dengan terma-terma yang diberikan, placing, open throat, resonance, semua diorang faham ke? Dah minggu kelima dah? Faham. Dah faham sangat. Memang faham. Sebab kelas saya setiap hari 2 jam. Saya beri penekanan banyak tentang teknik, terutamanya pernafasan, which is very very important. Sebab kita bercakap tentang teknik, tak semestinya 100% dalam nyanyian pop you kena apply 100% teknik. Sekurang-kurangnya you faham tentang lontaran, register. Okay. Macam saya pun kadang-kadang saya nak fahamkan diorang dalam term-term ada certain juga yang mereka sukar memahami. Jadi apabila dynamic saya masukkan, ada yang setengah faham itu, oh dynamic itu macam volume cikgu Oh jadi saya terpaksa buat lirik tu ada hero anak panah bawah, anak panah atas, anak panah bawah. Itulah dia. Dah minggu kelima kita masih lagi menggunakan terma-terma orang kebanyakan. Itu yang susahnya. Okey, sekarang ini cabaran kita akan lihat dalam diary Akademi Fantasia Isnin sampai Jumaat 2 kali sehari bagaimana Ajay dan juga Cikgu Syafi bersama dengan tenaga pengajar, tentunya di bawah naungan pengetua Ramli Sarip, akan menggerudi pelajar-pelajar ini supaya dapat memberikan yang lebih baik dalam konsep yang ke-6 nanti. Good luck to you Ajay. Itu sahaja yang saya ingin katakan kepada Ajay dan Syafi. Okey, jadi kepada anda pula berikan sokongan, hantarkan undian dan terus mengikuti perkembangan mereka. Terima kasih kepada Ajay, terima kasih kepada Syafi. Kita akan bersama dengan Salimah selepas ini apabila kita kembali. Of course, roommate list iaitu Farhan. Kenapa? Sebab dia seorang kakak yang baik hati, seorang yang caring, and then suara dia memang marvelous. Kalau pada pandangan list lah, kemungkinan Faizal, Farhan, Velvet. Itu pada pandangan list lah. Yang paling suka Didi lah. Yang dia adalah seorang pelajar yang begitu berdedikasi, begitu penyayang. Okey, serta dia pendengar yang baik lah.
minat Farhan sebab suara dia power sangat-sangat and lain pada lain. Yang penting suara dia memang blues habis lah. Memang diminat Farhan. Farhan sebab dia macam best lah. Tapi yang lain pun suka juga, orang tak suka. Jangan kecil hati. Yang lain pun bagus, berbakat. Sedap suara. Semuanya best. Tu dia bekas-bekas pelajar Akademi Fantasia juga tidak senang duduk untuk memperkatakan siapakah pilihan mereka dan siapakah yang mereka bayangkan sebagai juara Akademi Fantasia. Dan nampak gayanya bayangan Salima yang pada awalnya digambarkan sebagai juara Akademi Fantasia musim yang keempat ini ternyata meleset apabila Salima menjadi pelajar yang seterusnya, pelajar yang kelima meninggalkan Akademi Fantasia, meninggalkan 2 sahaja lagi pelajar wanita. Jom kita saksikan detik Salima tersingkir dalam konsert malam tadi. Ya, Farhan harus melepaskan Salima. Salima akan meninggalkan Akademi Fantasia. Salima akan bersama dengan rakan-rakannya di bawah mulai pada minggu harapan. Kalau ditanyakan, mesti jawapannya saya dah rasa akan meninggalkan Akademi Fantasia. Tapi bagaimana anda? Adakah anda dah rasakan? Dan adakah itu tepukan kegembiraan apabila diumumkan? Adakah adil tepukan sedemikian mengiringi pemergian Salima? Kita akan lihat reaksi Salima apabila berada di bilik khas, apabila beliau dibawa keluar dari auditorium. Iza ni. Apa dia? Buat gila macam kita terus bersama dengan Salima. Silakan Salima. Okey, Salima dalam konsert malam tadi menyanyikan lagu Because of You. Bila nama Salima diumumkan, Salima nampak tenang. Tapi dalam bilik itu Salima menangis. Kenapa ada perbezaan di bilik dan di pentas? Saya menangis sebab saya akan rindukan kawan-kawan dan hubungan saya dengan yang di AF. Itu yang saya fikir yang saya akan rindukan sangat-sangat selama sebulan lebih saya bersama mereka. Sakit pening, suka duka berkongsi dengan mereka. Saya tak ada pihak family di sisi saya. Itu yang akan saya rindukan buat saya. Kenapa Salima tahan kedukaan Salima di atas pentas? Saya tak tahan bang.
Itu yang tadi hari ni hari yang bagi saya paling tenang ketika saya membuat persembahan. Selama 4 minggu saya terlampau melawan nervous sehingga membuatkan persembahan saya jadi lebih teruk. Dan apa reaksi Salimah? Abang sendiri di atas pentas agak kecewa bila ada penonton yang bersorak kegembiraan. Salimah tidak tahu apa yang berlaku, apa yang dikomen. Salimah cuma melalui kehidupan Salimah sebagai remaja 18 tahun yang bertudung di Akademi Fantasia. Dan selama 5 minggu di Akademi Fantasia, daripada gambaran penonton memberi tepukan gemuruh apabila Salimah, nama Salimah diumumkan, apa sebenarnya yang Salimah rasa, yang anggapan Salimah mengenai apa yang tergambar di diary sebelum ini? Bagi saya lah, lebih baik saya menonjolkan diri saya yang sebenar daripada saya berpura-pura untuk menjadi orang yang seperti mereka harapkan. Sebab saya tak nak bila saya keluar, they expect something from me, then I can't give them. So apa pun yang mereka anggap, inilah Salimah. Dan kita kini mungkin ada orang yang selesa apabila Salimah menjadi pelajar yang tersingkir, dan ada juga yang kecewa. Tapi tuan penyediri bagaimana? Akan kita tanyakan selepas ini. Okey, Salimah. Nama penuh apa, Dik? Nur Salimah binti Habibi. Okey. Salimah, masa mula-mula adakah Salimah rasa yang Salimah akan menjadi juara Akademi Fantasia seperti yang orang ramai sangkakan pada awal? Tak pernah terlintas, bang. Sebab bila saya masuk, saya pada mulanya niat saya nak bersaing secara sihat. Dan bila dah masuk, benda tu dah jadi lain, dah bukan pertandingan lagi dah. Dia lebih pada semangat kekeluargaan dan macam mana kami nak melaksanakan tanggungjawab kami dengan apa yang diberi. Jadi susah Salimah punya tanggungjawab lagi berat, Dik, berbanding dengan pelajar-pelajar lain. Sebab Salimah bertudung dan secara logiknya, kata mereka, ada pula cara-cara membawa diri bagi wanita bertudung. Jadi mungkin selepas ini Salimah apabila dapat mengetahui bagaimana reaksi dan juga kata-kata kritikan daripada mereka di luar, jadi ada tak Salimah terfikir bahawa Salimah harus menjadi akur kepada kehendak orang di luar? Ada tak terfikir, orang suka ke aku macam ni? Orang aku macam mana ni, nak cara aku nak menari, cara aku nak menyanyi, cara aku nak bawa diri dengan kawan-kawan, macam mana? Macam ni lah, dalam hidup ni kita tak boleh buat semua orang suka kita kan. Saya cuma menjadi diri saya sendiri, itu saja. Dan apa yang kita saksikan di Akademi Fantasia itu adalah Salimah yang sebenar. Dan tapi saya rasa masih lagi Salimah adalah remaja 18 tahun, masih lagi memerlukan tunjuk ajar dan belajar, bukan sahaja dari segi akademik tetapi juga kehidupan, kan. Dan ini adalah satu pelajaran Salimah. Baik, kita bawa Salimah kembali untuk bersama dengan kenangan di Akademi Fantasia.
dia Salimah puas di Akademi Fantasia? Saya lebih bukan kepuasan lah, bagi saya rezeki saya di situ. Okey, kita akan saksikan kedudukan pelajar Akademi Fantasia dari tangga yang pertama hingga tangga yang ke-8 yang diduduki oleh Salimah. Dan ini adalah kedudukan setelah undian ditutup selepas persembahan serasi bersama. Jom kita saksikan kedudukan pelajar-pelajar ini. Di tangga yang pertama Farhan, ini adalah peratusan yang tinggi juga, 18% Salimah. Di tangga yang kedua Haziq dengan 14%. Di tangga yang ketiga Faizal 12%. Di tangga yang keempat Lotte 12%. Dan di tangga yang kelima Amirul 11%. Pengundi-pengundinya masih terus setia mengundi Amirul walaupun kritikannya agak pedas dan hebat. Di tangga yang keenam Velvet dengan 11%, walaupun persembahannya agak terganggu, nampak di situ terganggu daripada persembahan yang sebelum ini. Di tangga yang ketujuh Didi 11% dan Salimah di tangga yang ke-8 dengan 10%. Nampak gayanya. Sekali lagi perubahan berlaku dalam carta pelajar-pelajar ini. Kalau kita saksikan masa kita buka pertama kali, Haziq dan juga Didi adalah antara pelajar yang corot. Haziq yang paling corot kini terus naik melonjak di tangga yang kedua dengan 14%. Kalau nak dikatakan Farhan tidak mempunyai undian yang cukup sebab persembahan yang terakhir dalam konsert juga tiada benarnya, kerana nampak gayanya secara konsisten pengundi-pengundi Farhan terus memberikan undian sebelum Farhan membuat persembahan, nampak gayanya sehingga menjadi 18% dan Salimah tidak mendapat undian yang mencukupi untuk mengatasi Didi. Jadi Salimah, adakah Salimah yakin pada Farhan? Bakat Farhan? Ya, saya sangat yakin dengan kebolehan Kak Farhan. Tapi yang lain juga ada kekuatan masing-masing yang saya rasa mereka juga mungkin masih belum dapat. InsyaAllah lepas ni masing-masing akan mengeluarkan apa yang ada dalam diri mereka. Okey, saya ingin bacakan. Ini adalah nota yang diberikan oleh pelajar-pelajar Akademi Fantasia kepada Salimah. Saya diminta untuk membacakannya. Ini dari Faizal. Faizal ditulis itu jaga diri. Semua kirim salam pada Salimah. Lotte kata jangan lemah. Lots of love dari Farhan. Amirul tak ada kata apa, dia sign aja. Velvet kata loves you always. Dan Haziq juga sign sahaja. Didi. Salimah, kita orang doakan kau berjaya kat luar sana. Be strong. I'm going to miss you. Jangan sedih-sedih. Aku tahu kau yang terbest. Aku akan rindu kau sangat-sangat. Apa yang berlaku di sini? Tak tahu. Tak ada apa bang. Ada sesuatu yang kita tidak tahu berlaku di akademi? Tiada. Adakah ini satu benda yang memeranjatkan? Itu sebagai Salimah? Kawan. Sebagai kawan bang. Dia kawan? Mewakilkan semua kawan-kawan. Aku. Okeylah, kita teruslah. Ini mungkin luahan hati Didi yang pertama dan membuatkan Salimah tersipu dan malu dan terperanjat. Okey Salimah, terus apa yang Salimah ingin ucapkan kepada pengundi-pengundi Salimah? Kepada semua pengundi di luar sana, teruskan mengundi adik-beradik saya yang berada dalam Akademi Fantasia keempat. Bagi saya mereka adalah yang terbaik. Undilah dengan bijaksana. Okey, yang ini
Salima sebagai pelajar Akademi Fantasia. Inilah dia tanda mercunya dan juga sehelai sehelai, jangan salah penjodoh bilangannya lagi ya. Jaket ini untuk Salima. Oh mak, jadi hanya pelajar-pelajar Akademi Fantasia saja yang mempunyai jaket ini. Okey, dan Salima akan bersama dengan kita dengan persembahan yang menanti juara Akademi Fantasia dan naik juara. Bercakap pada juara Akademi Fantasia ini, saya sekali lagi bagi pihak keluarga Akademi Fantasia, bagi pihak keluarga Astro dan juga semua warga kerja Akademi Fantasia ingin mengucapkan takziah kepada juara Akademi Fantasia musim yang ketiga Maui yang baru saja kehilangan ayahanda yang tercinta. Semoga Maui terus tabah, terus kuat dan terus mengharungi segala cabaran. Okey, saya tinggalkan limpasan Akademi Fantasia dengan nyanyian dari Salima. Pastikan anda bersama saya dalam Dari Akademi Fantasia yang minggu yang ke-6. Salima.